Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-Imam an-Nawawi fi kitabih al-Adhkar, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Babu du'a'il insan wa tahridhihi liman yudhayyifu dhaifan. Bab doa seseorang dalam menganjurkan kepada seseorang yang melayan kepada tetamu. Rawaina fi sahihai Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam liyudhayyifahu falam yakun indahu ma yudhayyifuhu faqala ala rajulun yudhayyifu hadha rahimahullah faqama rajulun minal ansari fantalaqa bihi wa dhakara al-hadith. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dijamu sebagai tetamu. Namun tidak ada apa-apa hidangan yang boleh dihidangkan oleh Rasulullah. Lalu kemudian baginda bersabda, adakah di antara kamu yang boleh menerima tetamu ini? Semoga Allah merahmatinya. Maka seorang lelaki daripada Ansar mengatakan bersedia dan dibawalah tetamu itu ke rumahnya. Dalam melayan kepada tetamu, ada kalanya kita menjemput tetamu. Ada kalanya tetamu itu minta dijemput. Boleh jadi minta dijemput karena ada hajat. Saya nak datang ke rumah kamu, boleh? Atau dia menawarkan dirinya karena dia susah. Saya dalam keadaan lapar, ada di antara kamu yang boleh layan saya dengan makanan? Bila dalam keadaan darurat, yakni keadaan tetamu, bila meminta untuk dilayan sebagai tetamu, sebagai tuan rumah, kita hanya berhak untuk bersedia atau tidak melayan kepada tetamu itu, terlepas daripada motif tetamu itu minta dijadikan sebagai tetamu. Jika dia motifnya niat yang tidak baik, di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak nampak perkara itu, ya di situ dia telah melanggar daripada adab dan sopan santun kerana ada niat yang tidak baik pada keinginannya untuk dilayan sebagai tetamu. Seperti orang minta dijadikan tetamu dengan tujuan, aku nak tengok rumahnya, besar ke tak besar ke, nak tengok dia punya peramput itu cantik ke tak cantik ke. Motifnya fuzul, ingin tahu apa yang ada pada orang. Walaupun tak ada bercakap seperti itu, tapi niat dia seperti itu melanggar adab dan sopan santun. Tetapi orang yang diminta untuk melayannya sebagai tamu di rumahnya menghukum secara zahir. Dia mampu dilayan, dia tak mampu, dia beritahu tidak mampu. Lelaki ini datang kepada Rasulullah SAW dan meminta agar supaya dilayan sebagai tetamu. Maka baginda Rasulullah ketika itu tidak ada apa-apa yang boleh dihidangkan kepadanya. Tetapi Nabi tidak mahu menghampakan lelaki tadi. Dia offer kepada sahabat yang lain, ada di antara kamu yang boleh layan ke dia sebagai tetamu ke? Maka seorang sahabat kata, ana ya Rasulullah, kata saya Rasulullah, bawa ke rumahnya. Sampai di rumahnya beritahu kepada istrinya, wahai istriku, tadi ada orang datang kepada Rasulullah dan minta dilayan sebagai tetamu. Tetapi Nabi offer kepada sahabat-sahabat dan aku yang mengambil tetamu itu sebagai tetamu kita. Pasal dia tetamu Rasulullah dan Rasulullah offer
Dan Nabi pun mendoakan yang layan tetamu ini semoga dirahmati oleh Allah. Maka dia mengharapkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberanikan diri untuk menerima tetamu itu di rumahnya, walaupun dia tak tahu di rumah ada makanan ke, tak ada makanan ke, dia pergi dulu, dia layan tetamu itu. Beritahu kepada istrinya, kata istrinya ada makanan tapi cukup untuk anak-anak, katanya anak-anak bagi tidur. Dilayalah tetamu itu dengan makanan yang sedikit. Karena makanan itu sedikit, maka mereka suami istri berpakat agar supaya tetamu itu tidak nampak kalau makanannya sedikit. Macam mana? Kalau padamkan lampu supaya tak nampak. Maka dipadamkan lampunya, dihidangkan makanan tanpa menyadari kalau makanan hanya sedikit sahaja. Jadi tetamu itu tak nampak kalau makanan sedikit. Kata suaminya, nanti kita pura-pura makan saja, pura-pura menjamah, tapi jangan jamah. Kalau kita jamah juga nanti tamunya makan tak cukup. Kita pura-pura menjamah makanan dan mengeluarkan suara kunyahan, walaupun tak ada apa yang dimakan, untuk meyakinkan kepada tetamu itu kalau mereka makan bersama, padahal tuan rumah tak makan. Dilakukan oleh istrinya pada malam itu. Keesokan harinya dibawa tetamu tersebut jumpa balik dengan Rasulullah SAW. Nabi bersabda, "Qad a'jaballahu min sani'ikuma." Allah ta'ajub dengan perbuatan kamu berdua semalam yang melayan kepada tetamu sampai sedemikian rupa, dan menurunkan untuk kamu firman-Nya, "Wa yuthruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah." Ya, artinya mendahulukan orang lain walaupun mereka sangat memerlukan. Ini ithar. Akhlakul ithar, mendahulukan orang lain dalam hal-hal keduniaan, dalam hal-hal yang harus. Tapi dalam ibadah kita kena berlumba-lumba dan bersaing. Kalau kita berjalan dan naik kereta, silakan naik dulu. Kalau nak masuk tandas, contoh ada kawan kita yang kita perlu dahulukan, silakan masuk dulu. Nak masuk rumah atau asrama, silakan masuk dulu, mendahulukan orang lain. Itu bahagian daripada ithar. Tapi dalam ibadah tak boleh ithar. Macam mana? Seseorang sampai ke masjid atau ke surau untuk salat berjamaah, kemudian di saf yang pertama tinggal hanya seorang saja yang kosong. Kita datang berdua. Dalam hal ini kita tak digalakkan memberikan kawan kita untuk maju ke hadapan. Apa sebabnya? Disebabkan dalam kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saf yang pertama, yang berbeza dengan saf yang kedua, kita justru diperintahkan berlumba-lumba. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perintahnya kita bersaing dalam mendapat kebaikan dari Allah, dalam hal ini kita tidak boleh mendahulukan orang lain dalam meraih pahala. Kecuali bila situasi-situasi tertentu. Saf yang pertama kosong, kita datang berdua, tapi kita kan bapak kita. Ya, bapak kita baju. Yang apa itu? Bapak belakang, aku nak dapat pahala nih. Macam anak-anak kata dengan ayahnya macam tu, tak ada adab. Bapaknya suruh maju dulu. Faham dong? Bapak dapat pahala saf, anak dapat pahala bakti, karena mendahulukan orang tua. Faham dong? So, jadi dalam ibadah kita kena bersaing. Dalam hal-hal keduniaan, makan, minum, kita tuang kopi. Orang bawa kopi itu kan, kita ambil dulu. Kita dahulukan dia punya kawan dulu. Lalu sebelah kiri dulu, lebih kita. Itu bahagian daripada ithar. Dahulukan orang lain dulu. Ini cawan tinggal 2 dah. Kita ada 3 orang. Siapa dulu bagi? Kalau kita ambil dulu, walaupun itu ditujukan kepada kita,
Ya, memang hak kita ambil pasal itu dihadapkan kepada kita. Tapi kita hilang peluang ithar. Kita ambil bagi kawan kita dulu, bagi kawan sebelah. Kita tak dapat. Memanglah namanya ithar itu mendahulukan orang lain berbandingkan kita punya diri. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan kepada orang lain, miskin, yatim dan tawanan, walaupun mereka perlu kepada makanan itu, tapi mereka tak makan bagi pada orang lain. Nah, bab tsana ala man akrama dhaifahu, bab memuji kepada orang yang memuliakan kepada tetamunya. Kita akan habiskan bab ini kan panjang nih. Rawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala inni majhudun فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك فقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء قالت لا إلا قوت صبياني قال فعلليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه فقعدوا وأكل الضيف فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة فأنزل الله تعالى هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Ini hadis yang saya ceritakan dari tentang sahabat tadi itulah. Nah, jadi saya tak pernah ulang balik. وهذا محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الطعام حاجة ضرورية لأن العادة أن الصبي وإن كان شبعانا يطلب الطعام إذا رأى من يأكله ويحمل فيه الرجل والمرأة على أنهما آثرا بنصيبهما ضيفهما والله أعلم. Katanya Imam Nawawi memberikan komentar di sini mengenai dia bagi pada orang lain berbandingkan kepada anaknya sendiri. Karena anaknya kan bagi tahu tadi makanan ada tapi untuk anak-anak diberikan tetamu. Mana kita patut dahulukan, tetamu kan atau anak? Dalam hal ini anak didahulukan, al-aqrabun awla bil ma'ruf, memberikan tanggung jawab orang tua kepada anak wajib, kepada tetamu sunnah. Jadi macam mana dia orang tua itu mendahulukan tetamunya berbandingkan anaknya? Yakni diambil satu takwilan atau pemahaman bahwa sahabat tadi ketika mendahulukan tetamunya menyadari dan mengetahui kalau anaknya tak terlalu memerlukan. Oleh sebab itu katanya tak apa tidurkan saja. Yakni bukan bermakna anaknya kalau tak makan sampai kelaparan. Tapi kalau ada orang di rumahnya ada makanan cukup untuk anak-anak, datang tetamu, mana patut dahulukan oleh orang tua? Kasih makan anak ke atau tetamu? Anak. Karena orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak yang masih kecil lah. Tamam, faham dong? Nah, jangan pergi kemana-mana. Pandangan itu. Babu istihbab tarhib al-insan bi dhaifihi wa hamdihi Allah ta'ala ala husulihi dhaifan indahu wa sururihi bidzalika wa thanaihi alaihi likaunihi ja'alahu ahlan lidzalik. Bab anjuran menyambut tetamu. Istihbab tarhib al-insan, menyambut tetamu dengan kata-kata yang menggembirakan dan memuji kepada Allah kerana didatangi oleh tetamu dan menampakkan gembira dengan kedatangannya dan menyambut dengan kalimat ahlan, selamat datang.
Di antara adab melayan tetamu dengan mengatakan kalimat ahlan atau ahlan wa sahlan. Nazaltum ahlan, ji'tum ahlan wa nazaltum sahla. Kamu datang, kami sambut. Kamu turun ke tempat kami, semoga dimudahkan. Faham dong? Kalau dengan kata-kata biasa yang digunakan sini, berserilah rumah ini dengan kamu datang kemari. Bercahaya rumah kami kamu datang. Itu bahagian daripada kata-kata yang baik dalam menyambut kepada tetamu. Jangan pula ada tamu datang, awak lagi datang. Habis gula di rumah saya pada datang. Mahu saya, walaupun dia kerap datang, tak ada tempat lain kau datang ke tempat sini kau. Walaupun kita tak suka, walaupun kita sibuk, walaupun kita, jika tamu datang, haknya adalah dilayan. Kecuali emergency sangat, minta maaf, kalau tak bagi tahu jangan minta maaf, tak boleh ni pasal nak jaga orang sakit ke, nak pergi hospital ke. Warawayna fi sahih al-Bukhari wa Muslim min turuq kathira an Abi Hurairah wa an Abi Shuraih al-Khuzai radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu. Warawayna fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin aw laylatin فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. Nabi keluar satu hari atau mungkin satu malam terserempak dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Faqal ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah. Kenapa kamu berdua keluar daripada rumah kamu pada time ini? Qala al-ju' ya Rasulullah. Kami keluar karena lapar ya Rasulullah. Aku jumpa orang boleh layan ke rumahnya untuk dihidangkan makanan. Qala wa ana walladhi nafsi biyadi la akhrajani alladhi akhrajakuma. Demi Tuhan yang telah menciptakan aku sebetulnya keluar ni pada time ini adalah dengan sebab yang sama dengan kamu. Sayyidina Abu Bakar lapar, Sayyidina Umar lapar. Siapa Sayyidina Abu Bakar? Orang yang termulia setelah Rasulullah SAW. Katanya kalau iman Abu Bakar diletakkan di setimbangan dan iman umat manusia di timbangan yang lain, lebih berat imannya Abu Bakar. Tutup semua pintu-pintu yang menuju ke masjid, kecuali pintunya Abu Bakar jangan ditutup. Kalau aku boleh jadikan selain daripada Allah yang aku rapat dengannya, aku jadikan Abu Bakar. Tidak ada aku mengajak kepada sesiapa pun beriman kecuali mendapatkan sedikit tentangan, kecuali Abu Bakar. Kemuliaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mengorbankan semuanya. Badala malahu. Mengorbankan hartanya, tenaganya, semuanya untuk Nabi SAW. Oleh hada digelar dengan As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Kalau keluar lapar, Sayyidina Umar Al-Faruq katanya, kalau ada Nabi setelah aku maka Umar. Di antara setiap umat ada golongan orang yang sentiasa diberi ilham oleh Allah. Di kalangan umatku adalah Umar. Tidaklah Umar lalu di satu lorong kecuali syaitan cari lorong yang lain. Kemudian Sayyidina Umar berkhattab. Kedua-duanya adalah kedua-duanya adalah dua orang yang dapat kabar gembira untuk masuk syurga. 10 orang Nabi sebut dalam serentak. Digolongkan dengan asyarah al-mubasysyirin bil jannah. 10 orang yang mendapat kabar gembira masuk syurga. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tapi di dunia lapar. Sudah dijamin syurganya di dunia. Ya di dunia. Supaya kita belajar untuk jadi orang baik ini.
karena banyak dugaannya. Jadi kalau kita lapar sedikit nih kan, ingat Abu Bakar lapar, hatta Nabi pun lapar. Yang di offer oleh Allah Subhanahu wa taala, arada alayya rabbi an yaj'ala badha'a makkah dhahaban. Allah menawarkan kepada saya untuk dijadikan Badha, kawasan padang pasir luas di Mekah, nak jadikan emas. Nabi tolak, tak mau. Aku nakkan yang 1 hari untuk bersyukur, aku lapar 1 hari untuk bersabar. Supaya kalau diberi nikmat bersyukur, kalau diduga oleh Allah tak bersabar. Tidak menjual prinsip karena dugaan. Fagumu, jom kita pergi ke rumahnya siapa? Faqamu ma'ahu fa'ata rajulan minal ansar. Maka setelah itu Nabi bawa keduanya menziarahi salah seorang sahabat dari Ansar, namanya Abul Haytham Ibnu Tayhan. Coba saya jelaskan pagi tadi kan. Fa'idha laysa huwa fil baitihi. Abul Haytham tengah keluar. Falamma ra'adhu al-mar'atu qalat, ketika istrinya melihat yang datang adalah Rasulullah, qalat marhaban wa ahlan. Marhaban yakni terhib, sambutan. Wa ahlan, selamat datang, yakni ahlan, memberikan satu respon yang gembira kepada tetamu ketika datang ke rumah kita. Nah, di sini diperbolehkan jika suami tidak ada di rumah dan ada tetamu untuk menyambut dengan kata-kata marhaban wa ahlan. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina fulan?" Mana suami kamu? Qala dhahaba yasta'dibu lana min al-ma'. Keluar mencari air. Idza ja'a al-ansari, kemudian datanglah orang Ansar tadi, suaminya perempuan itu. Fanadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi. Lelaki tadi nampak Rasulullah dan 2 sahabatnya. Alhamdulillah, thumma qala alhamdulillah ma ahadun al-yawm akrama adhyafan minni. Segala puji bagi Allah, hari ini tak ada sesiapa yang lebih mulia didatangi oleh tetamu yang mulia seperti aku. Yani merasa terhormat dengan kedatangan tetamu. Jangan merasa terbebani, jangan merasa risih, jangan merasa muka masam, jangan merasa berat bila didatangi oleh tetamu. Tetamu itu bawa rahmat, bawa berkat bila datang. Walaupun tetamunya kena berpadan juga. Ada adab dalam bertamu, ada adab melayan kepada tetamu. Adab melayan kepada tetamu, sambutan kena mesti hangat. Walaupun hidangannya air putih, tapi sambutan ahlan wa sahlan ya marhaba. Faham dong? Walaupun dalam sambutan pun tidak berlebih-lebihan, nanti jadi pahit rasanya. Faham dong? Masing-masing karena sederhana. Bab ma yaquluhu ba'da insirafihi an at-ta'am, rawayna fi kitab Ibn Sunni an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adhibu ta'amakum bi dzikrillah azza wa jalla was salah wa la tanamu alaihi fatagsuwa lahu qulubukum. Yani katanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirilah makanan kamu itu dengan berzikir kepada Allah dan salah, yakni dengan doa. Bila selesai makan, akhir dengan zikir dan juga dengan doa. Supaya kita tak bangkit daripada makan itu macam mana kita bersurai tanpa kita berzikir, tidak menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita makan, yang kita nikmati. Adhibu, yakni akhirilah daripada hidangan makanan itu dengan zikrullah. Alhamdulillah bila selesai makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi halin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi at'amani wa arwani. Segala puji bagi Allah yang beri makan saya dan memberikan kenyang dan mengangkat kehausan saya. Dalam riwayat yang lain, ghaira makfiin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu Rabbana. Itu doa-doa yang kemarin kita bahas itu kan, jangan sampai tak dibaca sama sekali. Kalau makanan yang kamu makan tidak diakhiri dengan zikrullah dan doa,
Ya, ini akan hilang barakah dan adab. Wala tanamu alaih, janganlah kamu tidur selepas makan. Apa sebabnya? Fataksuwa lahu qulubukum, hati kamu jadi keras. Walihada seseorang bila selepas makan, malam ke atau makan, bila nak tidur bagi jarak. Jangan sampai selepas makan terus pergi naik katil tidur. Bagi masa sedikit. Apa tujuannya? Mengelak daripada keras hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita lembut hati. Ya Rabbal alamin, dijauhkan daripada keras hati. Amin ya Rabbal alamin. Iqra ya Qari. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Fil adab 'alim wal muta'allim lan qal. Keenam, konsisten hadir kelas dan diskusi. Hendaklah konsisten menghadiri kelas pengajian dan pembacaan di majlis ilmu gurunya, bahkan menghadiri ke semua majlis ilmunya sekira mampu, kerana tindakan ini akan menambah kebaikan ilmu, adab dan kemuliaan. Sebagaimana ucapan Ali radhiyallahu anhu pada hadis yang dikemukakan sebelum ini, wala tashba'u min tuli suhbatih fa innama huwa kanakhlati tantadhiru mata yaskut 'alayka minha syai'un. Maksudnya, jangan berasa cukup dengan tempoh yang panjang mendampinginya. Sesungguhnya guru seumpama buah tamar yang sentiasa kamu tunggu bilakah buahnya akan jatuh kepadamu. Olehada kita dianjurkan untuk sentiasa merasa kurang pada masa ketika belajar, bukan merasa cukup. Kurang pada masa dalam bersuhbah, bukan merasa cukup. Bila kita balik cuti dan tiba masa balik pergi madrasah, apa perasaan kita? Alah, masuk penjara lagi, tak boleh main handphone lagi, dengan ustaz membebel lagi, kena berdiri lagi, kena mutalaah lagi, kena bangun pagi lagi. Tak boleh macam tu, rugi. Adab kepada ilmu menentukan berkatnya ilmu. Ilmu itu bukan hanya diukur pada hafazan, tapi diukur pada manfaatnya. Tak akan dapat manfaat ilmu kalau tidak beradab dengan ilmu. Walihada kita dianjurkan bila dengar ilmu, walaupun ilmu itu dah banyak kali kita dengar, hadisnya banyak kali kita dengar, cerita itu banyak kali kita dengar, jangan sekali-kali Allah, tak ada cerita lain ke? Hal seperti ini boleh dianggap memperlekehkan ilmu. Kalau itu ilmu dan itu hadis, itu Quran, bukankah hari-hari kita baca Quran? Kenapa tak kata? Tak ada ayat yang lain ke? Tak boleh cakap macam itu. Di ayat Quranul Karim. Pada cerita dan ilmu yang kita dengar, ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman yang baru, walaupun ceritanya sama. Paham dong? Dan jangan sekali-kali merasa bosan dengan bersuhbah dengan guru, hadir di halaqah, dengar apa yang disampaikan. Sampai digambarkan bahwasanya la wala tashba' min tuli suhbatihi, jangan kamu merasa puas atau kenyang ataupun cukup dengan bersuhbah dengan guru yang menyampaikan ilmu, karena ilmu disampaikan itu umpamakan nakhlah, ini pokok korma yang sedang berbuah, menunggu bila nak jatuh. Selagi dia belum jatuh, tunggu saja terus sampai jatuh. Gerak. Belajar hendaklah berusaha bersungguh-sungguh untuk terus berkhidmat kepada guru dan bersegera membantunya. Sesungguhnya hal ini membuatkan dirinya mulia dan dihormati. Naam. Kalau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud khidmat kepada Rasulullah, membawa seliparnya, membawa bekas untuk Nabi berwudu, karena wudu Nabi bekas itu diisi air, membawa tongkatnya. Anas bin Malik private assistant kepada Rasulullah SAW, disuruh sana pergi suruh sini. Bilal ibn Rabah kadang-kadang menjaga pintu rumah baginda Rasulullah SAW. Dan orang-orang pada menawarkan diri untuk khidmat dengan baginda Rasulullah SAW. Dalam khidmat tidak boleh mengharapkan pujian.
Dalam khidmat tidak boleh mengharapkan sanjungan. Dalam khidmat tidak mengharapkan keduniaan. Dalam khidmat adalah untuk mendapatkan keberkatan dari Allah melalui tempat yang kita khidmat. La ilaha illallah. Kata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, dia berjalan daripada Inat pergi ke Tarim. Pergi ke Tarim. Sekarang kalau naik kereta sekejap je, dulu jalan kaki boleh berjam-jam. Sampai di Tarim, pergi ke masjid-masjid yang ada di Tarim. Bilik airnya dibersihkan, dicuci untuk para jemaah yang datang untuk sholat di waktu subuh. Dia pergi malam supaya tak ada orang tahu. Fahim tuh. Sampai tempatnya keledai-keledai untuk minum apa semua dibersihkan juga di situ. Wahada butuh min agatab, orang hebat. Salah satu pekerjaannya adalah khidmat kepada umat manusia dengan membersihkan bilik air dekat tandas di mana, di masjid, untuk kemudahan para jamaah yang salat. Lepas balik itu pergi ke mana? Pergi ke Inat. Karena Habib Ali bin Syahab radhiyallahu anhu khidmat buat kopi dalam majelis. Fahim tuh. Anas bin Malik bila memperkenalkan kepada khadim Rasulullah, pembantu Rasulullah, khidmat Rasulullah SAW. Oleh hada dalam khidmat ini tugasannya tidak mengharapkan apa-apa daripada apa khidmat yang diberi selain daripada mengharapkan perhatian dari Allah dan pahala dari Allah. Sebab dia berkhidmat itu tujuannya dia khidmat kepada majelis ilmu. Apa tujuannya? Oh, supaya syekh tu nampak aku khidmat. Dia riak. Dia khidmat agar supaya mendapat sagu hati nanti kan. Niatnya tak kena. Wala dia khidmat supaya dia masuk dalam kelompok itu. Tak lurus. Khidmat kerana Allah Ta'ala. Katanya man khadam gadam. Orang khidmat dia maju. Maksudnya maju, diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khidmatnya. Fahim dong? So bila khidmat buat kerana Allah Ta'ala. Dipuji, tak dipuji, disanjung, tak disanjung, diberi hadiah, tak diberi hadiah, diberi penghargaan, tak diberi penghargaan, yang penting dia khidmat. Sebab dia buat bukan untuk orang bagi penghargaan, bukan untuk orang yang puji, untuk Allah Ta'ala. Walaupun orang yang dikhidmati kena menghargai. Baginda Rasulullah menghargai orang yang khidmat. Walaupun yang khidmat tidak mengharapkan apa-apa, dia berkhidmat ikhlas. Sayyidina Abdullah bin Abbas khidmat kepada Rasulullah. Apa khidmatnya? Kalau malam Nabi itu akan bangun malam, Abdullah bin Abbas sediakan air dulu di hadapan bilik Nabi supaya Nabi tak perlu jauh-jauh pergi cari air. Keluar bilik ada air situ. Nabi teruja, Nabi senang. Siapa buat ini? Kata Abdullah bin Abbas. Katanya Allahumma alimhu al-hikmah. Allah ajarkan kepada dia hikmah. Itu penghargaan yang diberi oleh Nabi SAW. Penghargaan walaupun bukan dalam bentuk hadiah apa-apa, doa itu pun bagian daripada penghargaan. Jazakallahu khairan ala khidmah. Kadang-kadang orang berbuat sesuatu, ahsanta, itu pun bagian daripada menghargai khidmat. Ahsanta, dalam bentuk doa, dalam bentuk terima kasih, dalam bentuk apapun juga penghargaan yang mesti diberi. Cuma yang berkhidmat jangan mengharap apa-apa selain daripada mendapat perhatian dan redha serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham dong? Hada berkenaan dengan khidmat. Ya kan? Kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas berjalan dengan Zaid bin Thabit, gurunya. Katanya Zaid bin Thabit naik kendaraannya, dipegang kendaraannya, dipandu macam itu.
Kata Sayyidina Zaid bin Thabit, lepaskan wahai sepupu Rasulullah, wahai sekeluarga Rasulullah. Katanya Zaid bin Thabit segan, sebab yang pegang kendalinya adalah orang yang ada hubungan kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Demikian kami diperintahkan untuk adab dan melayan kepada kepada ulama-ulama kami. Khidmat dengan apa? Dengan pegang kendali keledai yang dinaiki oleh Zaid bin Thabit. Faham dong? Abdullah bin Mas'ud, kalau Nabi masuk ke satu tempat dan buka selipar, diambil seliparnya, dijaga. Faham dong? Khidmat kepada guru itu penghormatan, bukan berlebih-lebihan atau dianggap ta'assub yang melampau. Faham dong? Sayyiduna Al-Kisai, seorang ahli qiraat, mengajar dua orang anaknya Harun Ar-Rasyid, anaknya Khalifah Al-Amin dan juga Al-Ma'mun. Bila selesai mengajar, kedua anak Khalifah ini berebut untuk mengambil seliparnya. Kata Al-Kisai, kamu ambil satu, kamu ambil satu. Anak Khalifah disuruh jaga selipar. Al-Kisai itu nak jadi nak menunjuk-nunjuk kau sampai orang suruh pegang selipar dia ke? Bukan, nak belajar adab, hormat. Hatta dengan menjadikan selipar, hatta menjaga tongkat, hatta membawakan kitabnya, hatta membawakan bukunya. Walaupun ustadz atau syekh atau guru tidak boleh untuk mengharapkan orang lain khidmat kepada dia, melayan kepada dia. Tapi jangan melarang orang yang mau berkhidmat, supaya kalau dia tak nak, macam mana nak khidmat? Ada seorang itu dia pergi ke pasar untuk membeli tembikai, orang alim. Ternyata duit untuk beli tembikai tak cukup. Penjual tembikai tak tahu kalau dia orang alim. Katanya, saya ada duit sekian untuk nak beli tembikai kamu. Katanya, tak cukup. Tak cukup, aku tak boleh jual kepada kamu, kata penjual tembikai. Kemudian baliklah dia ke rumah. Kemudian ada orang nampak, beritahu kepada orang jual tembikai, kamu tahu siapa yang datang tadi itu, kamu tak mau jual tembikai? Kata itu fulan bin fulan. Orang alim besar. Dia bawa satu gerobak tembikai, pergi ke rumahnya. Kali ini untuk engkau Pak Syekh, kata bagi tahu tu. La. Aku tidak mau menjual kedudukan sebagai orang berilmu karena dia baru tahu dia seorang yang alim, kemudian nak bagi karena ilmunya. Bagi-bagi daripada awal. Tidak mahu untuk menyusahkan orang lain karena dianggap mengambil peluang dan manfaat dengan kedudukannya untuk orang lain khidmat kepada dia atau memberi sesuatu kepada dia. Kata orang yang jual tembikai itu, Pak Syekh, saya diberitahu oleh Tuhan saya, kalau saya berjaya memberikan tembikai ini kepada kamu, saya akan dibebaskan daripada hamba sahaya. Terimalah supaya saya boleh bebas. Katanya, kamu bebas, aku jadi hamba kepada kepada kedudukannya, sehingga nak memperhamba kepada orang lain supaya layan pada aku. Walhada para masyayikh, bila orang-orang khidmat kepada dia, bukan seronok dengan khidmatnya. Karena para masyayikh itu tidak boleh di dalam hatinya ada keinginan untuk orang lain layan kepada dia karena ilmunya atau karena kedudukannya atau karena syekhnya. Yang kalau dia mengharapkan demikian, dia memanfaatkan kedudukan itu untuk merendahkan atau memanfaatkan tenaga orang lain. Sementara dia karena mesti berbuat sendiri tanpa menyuruh kepada orang. Kan kita diperintahkan untuk tidak meminta apa-apa bantuan pada orang. Ya kan, hatta mengambil siwak itu kan.
Pada masa yang sama, kalau syekh memberi izin kepada orang berkhidmat semata-mata untuk orang berkhidmat itu, bukan manfaat kembali kepada syekh itu sendiri. So ini ada hal yang halus yang mesti diperhati kepada syekh atau kepada orang berkhidmat. Yang berkhidmat mesti ikhlas. Syekh tidak boleh mengharap sesiapa sahaja untuk melayan karena kedudukannya dia sebagai syekh, kecuali untuk mendidik kepada anak muridnya supaya berkhidmat kepada asyuyukh. فهمتم؟ والله أعلم. كمل إن شاء الله الفاتحة على رسول الله نبي على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وضربة لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر رب وفقنا وفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلال دائما وأخذنا أذكياء علماء نحظى بخير ونفع كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرم بالرضا منك الغيور واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل المنون واغفرت أنت أكرم من ستر وصلاة الله دوش المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاحب المصائب القرى اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسار في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيران أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع قولا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه علال تشير صحبي والحمد لله في البر والتناهي حمدا كثيرا دائي محبة النساء سبحان ربك رب العزة عما يصفون مسلمين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عيد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تقبل الله منكم.